Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Malam ini kita ingin berbicara menganalisis apa yang berlegar di kalangan masyarakat pada hari ini. Sama ada pesawah, pengilang, pemborong, peruncit, pemegang taruh yang lain, pelaksana polisi, pemegang polisi dan sebagainya. Isu berkaitan dengan beras putih tempatan yang dikatakan akan dikeluarkan oleh pihak kerajaan, iaitu beras putih madani sekitar 10 kilogram dengan nilai RM30. Dia mencetuskan perdebatan kerana Perdana Menteri juga mencelah bahawa ia belum dimuktamadkan lagi, masih akan dibincangkan dalam Sekretariat Kos Sara Hidup Kebangsaan. Begitu juga daripada Kawal Selia Padi dan Beras memberi perhatian bahawa bukan itu maksudnya dan belum dimuktamadkan lagi, dan segala perhatian atau sebarang spekulasi berkaitan dengan beras putih madani perlu dihentikan. Dan pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup juga memberikan jaminan bahawa ia bukan lagi keputusan kerajaan kerana belum diperbincangkan secara halus dalam nakol. Jadi untuk melihat perkara ini, banyak individu, banyak pakar makanan dan juga pertanian memberikan analisis sama ada mereka tidak bersetuju, mereka masih ragu-ragu, ada yang rasa confused ataupun keliru dengan kenyataan daripada ahli Parlimen Bukit Gantang itu. Jadi untuk melihat perkara ini secara lebih luas, kami di Agenda Awani ingin menampilkan Tuan Syed Zikri Syed Hassan Shahabuddin, Ketua Konsultan Pengurusi Kluster Sekuriti Makanan Majlis Perundingan Melayu Malaysia. Assalamualaikum Tuan Syed, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita tidak pernah berputus asa untuk bercerita ataupun memberikan analisis kita berkaitan dengan industri beras dan juga padi, Tuan Syed, ya? Ya, betul. It's matter of public interest lah. Ya, betul. Betul. Tuan Syed, mungkin soalan pertama saya, apa sebenarnya tujuan daripada ahli Parlimen Bukit Gantang yang mempunyai peranan dalam nakol itu mengumumkan, tidak semena-mena mengumumkan kerajaan akan memperkenalkan beras putih tempatan dengan 10 kilogram, 5 kilogram dan 1 kilogram dengan harga ditetapkan 10 kilogram itu RM30, dan ia mencetuskan satu berita yang begitu sensasi dan amat kata pun mengejutkan. Jadi mungkin cuba kita baca dari perspektif yang Tuan Syed rasakan perlu kita lihat secara kata pun persepsi yang lebih luas sendiri lagi. Dia sebenarnya ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Pertama sekali, punca kuasa. Punca kuasa harga padi dan juga harga beras ni di bawah Akta 522, Akta Kawal Selia Padi. Jadi apa-apa pun pengumuman mengenai harga padi, harga beras, harga retail beras, harga wholesale beras, harga pembelian beras di kilang padi, itu semua tertakluk bawah Akta 522. Jadi kalau ikutkan, kalau majlis nakol, dia tak ada bidang kuasa. Tak ada punca kuasa, ya. Tak ada punca kuasa dia nak. Cuma punca kuasa Akta 522 ni Ketua Pengarah Kawal Selia. Bukan menteri pun yang sign arahan harga and then mana-mana peraturan di dalam Akta 522, arahan diberi oleh Ketua Pengarah Pertanian. Minta maaf, Ketua Pengarah Kawal Selia di Kementerian Pertanian. Jadi yalah, macam kita tahulah harga-harga ni semua harga sensitif. Jadi kalau nak buat pengumuman pun bukan Ketua Pengarah Kawal Selia boleh sign begitu saja, mana it has to go to the KSU, Menteri dan juga kepada Kabinet. Betul. Zaman baru boleh keluar tu. So proses ada. There is a process. So macam kalau ahli Parlimen Bukit Gantang yang dilantik sebagai pengurusi nakol tu, punca kuasa dia tak ada sebenarnya. Baik, kalau bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri pun cuma ada Labelling Act saja. Beras Labelling Act saja. Kalau pergi dekat retail outlet tu kita tengok ada label dia. Import, tempatan, 5%, 15%, 10%, beras wangi, beras basmati, these are all labelling. Harga
KPDN tak boleh ambil tindakan, it has to be pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian ataupun Kawaslia. Ya, mungkin Ahli Parlimen Bukit Gantang ingin melontarkan satu pandangan yang cuba membangkitkan peranan semua pihak termasuk Kawaslia Padi dan Beras, Kementerian Pertanian, pemegang taruh yang lain untuk kita melihat isu berkaitan dengan harga beras yang sudah pun kita bincangkan banyak kali, terutamanya isu beras tempatan yang berharga RM26 itu yang sampai ke tahap yang tidak munasabah perlu dijual di rak-rak kedai dan pasaraya dengan harga tersebut, sedangkan harga beras putih import itu yang diapungkan ikut harga pasaran sudah melebihi RM40 untuk 10 kilo. Betul. Saya rasa tindakan yang dibuat oleh pengurusi NACOL tu satu yang kata kalau bahasa Inggeris itu jolted. Maknanya kita punya cuba usik sikit lah, usik sikit ya. Ni jolted into a decision. Sehingga Perdana Menteri pun kena buat announce that on Friday ni kena ada, we have to come to some decision lah. Yalah, harga-harga ni semua dah, walaupun bulan Jun tahun lepas dah ada announcement Jun 16 ada announcement Ketua Pengarah Kawaslia dah buat ini harga belian padi, harga wholesale, harga milling, harga retail, semua ada dah diberi kan. Tapi harga retail yang ada tu RM2.6 tu tak berubah 18 tahun dah. I think it's about time to change lah, because kalau dia letak, in fact kalau dia letak harga 30 tu pun lebih low. Ya, masih lagi rendah, because I don't think so kalau letak 30 tu you can get beras tempatan in the market. Sekarang ni saya duduk di kawasan perumahan saya tu ada 3-4 hypermarket dekat situ. Saya masuk tak pernah jumpa pun beras tempatan, tak ada, because I don't think they can sell RM26, memang dah tak boleh lah kan. By the time it gets to the retail pun dah, consumer price they're talking about RM38, RM37. Kan, sebab import price and local price dah tak banyak beza dah sekarang. Dia punya cost, yes. Yeah. Beza maybe 50 cents a bag, that's about it. Tapi I don't think kita boleh buat harga 30 tu dah tak boleh buat lah. Memang tak boleh buat. You announce RM30 pun, yalah banyak HTO punya owners pun kata that's impossible to do. Tak boleh buat kan. You better be clear what is the price. Macam dulu kita memanglah dalam beberapa siri yang lepas tu kita dah cakap dah kenapa kita tak float je harga. Kita float je harga retail. Now if it goes beyond the price, government decide certain price subsidi nak bagi. B40. Go on padu punya tu and then you identify lah and then targeted subsidies je lah bagi. Always been our thoughts all this while daripada dulu lagi duk cakap. Kan? Tapi masalahnya you have to also weigh the farmers kan. There must be another lah, takkanlah semua bawah paras kemiskinan. Takkan you go to town, you work, kita dapat gaji 1,500 kan. Tapi buat bendang dapat 800 every month. So that's part time work aja to them. Orang yang buat bendang ni they go to the farm, ladang bendang is only part time work. Them are part timers. They ada kerja full time yang lain. Ya. Tuan Syed, adakah ini merupakan satu ruang kerajaan dalam semua pemegang taruh, terutamanya Kawaslia Padi dan Beras, pihak NACOL, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, pesawah, wakil-wakil pemborong, pengilang sebagainya, duduk semeja untuk melihat satu keputusan menang-menang, kerana kalau kita tidak membawa ke semua pemegang taruh untuk berbincang tentang hal ini, pastinya impak polisi-polisi yang akan diumumkan itu hanya akan bersifat tempelan. Bocor sana, tampal sini, kalau ada bocor lagi kita tampal lagi. Tetapi isu yang kita bincang ni adalah isu Kawaslia Beras dan Padi yang tidak banyak berubah dan lebih banyak undang-undang yang terikat itu menyebabkan industri ini tidak maju. Betul. Indeed, this is one of the most highly regulated industry in Malaysia. Highly subsidized and highly regulated. Kan, tak banyak ruang. But then
kita ada jumpa juga cases where sometimes rice millers are making a lot of money, wholesalers are making a lot of money, tapi farmers not making money, retailers are complaining, and then consumers lagi banyaklah complain kan. But then this industry is, kalau kita tengok macam other industries, Sawit misalnya, sawit ada Malaysian Palm Oil Board. Mampu Palm Oil Board. Dan peladang dapat harga pasaran. Dia collect lagi daripada pengeluar ses untuk manage dia punya industri. Construction Industry Development Board. Construction industry pun manage juga, dia collect juga. Tapi Akta 522 ni tak macam tu pun. So consultation dengan pemegang taruh ni, I am not very sure whether dia comprehensive or not. Okay, dia mungkin dia tengok sudut benih, kejap lagi sudut tanah, sudut hasil, lepas tu nak ikut skincan model lah, buka lagi kawasan besar-besar kan. Sebenarnya kita punya SSL takat tu juga, kita duk produce buat 1.4, 1.5 million je, banyak tu je. Tapi kita punya rakyat bertambah. Kan? Sooner or later kita punya import akan bertambah. We are in a position of insecurity lah kalau kita jaminan makanan tu. So saya risaulah kalau boleh Akta 522 tu, kalau kita nak tengok secara komprehensif tu, I think ada political will sikit lah. Kalau 18 tahun harga retail beras tak naik ni, there must be a reason lah. Kita pun kadang I think kena berani lah. I think the new government ni, bawah kita punya PMX ni nampak macam berani sikit. You have to take the chance, because if it's not industri yang tak feasible, only feasible kepada input players and midstream players saja yang buat duit, and consumers and farmers are on the losing end, we have to do something lah. Okey, Tuan Syed, kerana ini masa yang terbaik. Semua pihak memberi pandangan, ada yang memang pakar dalam bidang ini, dalam isu industri padi, ada yang tidak ada kena-mengena, hanya melihat dari sudut supply and demand. Ada yang mengatakan ini semuanya akan mengayakan kartel ataupun meruntuhkan kartel, macam-macam lagi lah. Tetapi bagi pihak yang tahu isu ini, Kawal Selia Padi dan Beras, pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pihak NACOL, untuk melihat semua lapisan industri, mengapa ini perlu diberi perhatian. Misalnya dalam mesyuarat NACOL yang akan datang dalam minggu ini itu, perlu melihat semua ruang-ruang ini supaya akhirnya keputusan berkaitan dengan harga ataupun kawalan kepada beras putih tempatan itu satu keputusan yang munasabah dan ada sistem-sistem yang mudah untuk dilaksanakan. Ia tidak susah. Misalnya kalau ia terpaksa diapungkan sedikit ataupun ada subsidi tapi tidak banyak, dan mereka yang miskin, mereka yang di kalangan B40 mampu membeli dengan harga subsidi oleh pihak kerajaan. Misalnya begitu, kalau kita boleh dapat keputusan itu, Tuan Syed. Ya, sebab saya rasa dia consumer price ini yang jadi masalah sekarang. Betul. Price. Tapi kalau kita lihat among all ASEAN countries, kita punya is one of the lowest. The lowest. Brunei is the highest place where you buy rice mahal. Kita ni one of the lowest. So kalau increase pun, if you increase the price of rice to it doesn't cost much. Macam dulu RM44 per household dulu, dosamnya figure kan. RM4. And then kalau increase pun, it's only about RM11, RM10. Tapi sekarang pun orang dah normalize dah, the situation is normalized. Sebab kita nak pergi beli barang, kita nak beli beras in the market pun tak ada 26 anymore, dah tak ada. Okay. Spot lah tempat-tempat mana yang farmer bawa dulu tu mungkin ada lagi, but then jarang sangat. I've been to many places, tak ada langsung. So you are so used dah, kita dah biasa membeli harga 36, 37, 38, 39. Kita dah biasa dah, everybody is dah macam benda ni dah normal. Tak apa. So I think on Friday kalau they make a decision to increase the price to, kalau 5% lah, 5% tu naik 32, 33. Yang in fact the rice millers pun dulu minta RM32.
Sebab a year ago dia minta RM30 a bag for beras putih tempatan. But that is only a price range of 5%. Dia ada lagi sebenarnya dalam bawah akta tu ada 15%, ada 10% broken rice tu. In fact, harga dulu pun 180 and 240 untuk 15 and 10% tu. 5% ni aja 260, but I don't think you can get 5%. It's more than 5% broken rice pun. Kan? And then macam yang dulu saya masuk dalam Astro punya siaran dulu pun saya tak sebut, dia campur pun. The local and imported price. Kalau local rice, the quality is so much better than the imported rice. Imported rice pun kan dia orang beli yang 5% broken, they will buy 15, 20% broken. Balik, they reprocess balik. That dah orang kata homogeneous dah, dia jadi homogeneous. So itu dia nak buat beras madani tu satu je. Because dah sama, you cannot tell the difference between beras tempatan dengan beras import, dah tak tahu beza. Melainkan yang beras wangi dengan basmati, long grain, so rice lain. But then you cannot differentiate, dah tak boleh nak bezakan yang importan dengan beras. So sekarang ni semua label beras import. Super special import 5%. So mana yang tempatannya padahal kita produce 65%. Betul. Chef 100% imported. Dah memang ada dalam kampek tu lah. Ada tentulah. That one, no action taken. Orang no action taken walaupun turun kuasa kepada KPDN untuk cek harga. Still no action. Ya, akhirnya Tuan Syed, kalau apa pun keputusan, ia perlu juga mengambil kira kemenangan kepada pihak peladang dan juga pesawah. Ya, sebab sekarang meal price delivered to the mill, dah ada setengah tempat ada 1,800, 1,700, higher than the ceiling floor price pun. So floor price is 1,300. Rice mills are willing to buy 1,750, 1,750, 1,800. That's a good margin. In fact, baru-baru ni pun dia orang takut bila masuk this new week ni, kononnya rice millers akan nak turun balik ke 1,300. Semua pergi harvest awal. Itu pun just, but then as far as we know tak jadi pun. Ada orang kata kartel lah, rice millers ni pun kartel, kononnya kartel. Tapi I don't think so. Tak dapat bukti pun, tak ada bukti. You cannot find any evidence of colluding among the rice millers. Tapi kalau pesawah tu sendiri dengar berita angin katakan rice millers nak pakat nak turun harga 1,300, there must be some truth to it. Atau kabar angin. Kadang kerja-kerja broker ni aja yang untuk collect harvest di bendang tu aja yang buat cerita ni kadang. You know that, but certain things are there lah, you know. Cuma nak kena investigate. Tapi jangan takutlah, this industry ni sensitive. Consumers and farmers ni very sensitive to them. Tapi orang yang tengah-tengah ni. So, I think peranan Bernas tu, I think has to be also strengthened jugalah. Bukannya kita nak lepaskan monopoli Bernas. Dulu masa Bernas jaga tak ada pun benda-benda macam ni. Kita dah bagi kepada wholesalers to manage the distribution apa semua tu, you find no beras tempatan. Is that a problem now, kan? So the government has to make a decision. Kena berani lah, jangan takut lah. I think people can accept if there's kalau ada reasonable explanation lah. Tuan Syed, kalau kita lihat isu ini juga berkaitan dengan bagaimana beras itu digradekan. Ini yang dikatakan tadi, kita sampai sekarang kita tak tahu macam mana penggradean itu. Beras putih, beras import dan juga yang 15 ke 5 ataupun 10 itu. Jadi adakah ini juga perlu kita educate? Tak tahulah, saya pun tak mahir dalam industri ini. Adakah penguatkuasaan ataupun kawal selia yang lebih baik dan akhirnya ketelusan harga itu dapat dipamerkan di rak kedai dan juga pasaraya? Yalah. Harga tu dah memang lah, because beras bukan satu jenis. You have to differentiate lah. Kalau macam-macam jenis ni. Mati, you have to put one corner, and then beras wangi, one corner. Kalau kita nak buat beras import dengan beras tempatan ni, beras tempatan, dapat dia ada 3 kategori kita, 5%, 10%, 15%. So you must decide, kalau tak nak buat 5% je semua. Atau semua 15%. Kan, as it is now 5% pun tak nampaknya 5%, maybe more than that. So you have to decide.
kalau betul-betul tak bubuh price kata assuming kata RM36 lah kata. Beras Madani katanya RM36 on the shelf. Or RM38 on the shelf. Later on yang B40 apa semua tu, you bagilah harga yang subsidi. But tapi as far as concerned tu naratif yang kena bawa government ni, it is because of the farmers. The farmers. You have to look after the farmers. Consumers pun sendiri, I think kalau kita sendirilah kita explain pada consumer betul-betul lah how you communicate the narrative to the consumers. Bukan kita nak jeopardize the cost of food to the consumer. Tak. We have to look after the farmers also. Kalau farmers tak buat bendang, sooner or later, kita tak dapat 65% tu, it will go down. 50%, turun sampai 40%. Sampai bila kita nak import? Nobody wants to export to you. Kalau dia pun ada food security problem juga. Yeah. So that comes, kalau on Friday ni nak call your meeting tu, just because of cost of food, then you have to look at all the recommendations given by other government platforms. Saya bagi contoh macam Pemuda. Pemuda is a platform where private sector comes in and tell their grievances or response, ideas, suggestions to the government. That is a formal platform bawah Kementerian Ekonomi. So adalah sekretariat macam-macam, ada technical working group. Padi is one of them. Cooking oil, ayam, ayam. Dia punya working group dia. So there were recommendations made to Pemuda punya chair and co-chair apa semua ni. And a lot of ministries, KSUs are involved in this. So I think I'm sure Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian has taken note, dan Kementerian Ekonomi jugalah yang head Pemuda ni has taken. Dia ambil kira suggestion yang dibuat oleh, bukan dia orang buat hari ni jumpa besok dah ada show, tak ada. They have set throughout the year. Dia dah panggil all the stakeholders masuk dalam tu bincang and come out, find what is the mula-mula problem statement, solution dan juga show. Dah ada. Yeah. Please take that into consideration kalau nak sit down on NACOL ni ataupun majlis yang besar tu, majlis Keterjaminan Makanan tu yang PM chair juga. Yeah. Not only just NACOL. Look at the majlis Keterjaminan Makanan tu. Adakah kita boleh andaikan kalau NACOL boleh bagi cadangan ataupun pengumuman, beras putih Madani itu kalau kita boleh rujuk sebagai beras yang affordable dengan harga pasaran, tetapi ia juga diterjemahkan untuk membantu pesawah, membantu golongan 40 untuk afford membeli beras untuk makanan di atas meja mereka, dan akhirnya industri itu akan flourish dengan polisi-polisi yang proaktif kepada pasaran. Ya. Yeah. It's all about perception. Ya. Bukan bentuk beras itu yang kita ingin jual. Tak juga. Because dah tak ada beza import dengan beras tempatan. Dah campur. Orang dah biasa dah. So the only difference kalau ada beza 5%, 10%, 15%. Itu aja. And then if you want to buy basmati, you buy lah. Kalau nak beli premium rice, beras wangi, belilah. Option tu masih ada lagi. So wholesaler kalau dia nak pack dalam basmati, whatever packaging dia nak pack tu, up to them. It's all retail punya advertising. Yeah. Tapi beras Madani ni government nak propose ni yang kita punya Bukit Gantang brought up ni, it's actually because homogeneity, dah tak nampak beza. So why don't we have satu grade je? Yeah. Payahlah import, pandai-pandai lah wholesaler tu buat masuk, dia buat dia punya magic dekat dia punya kilang tu, dia campur nampak elok macam sekarang tu ada ni. Okay lah. I'm fine with that. Saya pun terpaksa juga lah beli. Orang lain pun beli. Saya punya tu kerja pun banyak juga yang beli. Terpaksa, dia got no choice. Kan, cuma bila nak jaga cash flow tu, instead kalau dia nak beli 10 kilo tu, dia belilah 5 kilo dulu. Pak dia beli lagi 5 kilo. So cash flow dia jagalah. Kan. But tapi tengok baliklah, kalau the narrative nak bawa tu, we have to also bear the problems of the farmers. Kena ada. Kalau food security, you have to look. Tak kira lah dia tanam vegetable ke, dia tanam padi ke, dia bela lembu ke, kambing ke, whatever it is. Farmers should be given the priority. Itu my opinion on this lah kan. I think consumer ni narrative dia kalau boleh terima kan, you explain properly, then it can be carried through. Kan tak boleh. Bawah kerangka makanan
keterjaminan makanan pun ada 5 ministries dekat situ. Menteri Komunikasi is in charge of giving all this explanation about food security. Jadi I think should be given the task to do it lah. Narrative macam mana tu, nak tunjuk drama ke nak apa, whatever it is that you do, you show it lah. I mean people will be Faham. Empathy. Kita ada empathy towards the farmers because you need to maintain food security, you have to have farmers around. Kalau tidak, you don't have farmers. Siapa nak buat farming kalau Betul. asyik duduk miskin je? Betul. Terima kasih Tuan Syed. Kita belum cerita model-model negara-negara yang maju dalam bidang pertanian ni sampai petani itu boleh menjadi pelobi yang hebat Tuan Syed . Ya, bawa traktor masuk dalam ibu negara. Dia Di Paris baru-baru ni, di India pun baru-baru ni. Kita punya farmers taklah macam tu sangat kan. Push to the limit, I think they will do it. So be careful lah. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Syed Zikri. Saya Hassan Shahabuddin, Ketua Konsultan Pengurusi Kluster Sekuriti Makanan dan juga dari Majlis Perundingan Melayu. Itu saja. Terima kasih Tuan Syed sekali lagi bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.